Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang dicipta dalam agama. Setiap benda kecipta itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Kita sambung terus hadis yang ke-55 ataupun 56 lah sebenarnya. Tapi kita buka yang hadis 55 tu, tajuk dia dekat bawah sekali ya. Kita buka hadis 55. Tajuk untuk hadis ke-56 ada pada surat hadis 55 tu. Bab, dia kata apa? Bab bayan tafadhulil Islam wa ayyu umurihi afdal. Wa ayyu umurihi afdal. Bab dalam menjelaskan keutamaan-keutamaan Islam, bayan tafadhulul Islam. Bahasa Arab dia tafadhul. Tafadhul maksudnya ada orang lebih daripada yang lain. Tafadhul dari perkataan afdal. Kan afdal, orang kata fadal, afdal, dia ni lebih afdal daripada dia ni, dia lebih afdal daripada yang ini. Dalam bab ni nak menjelaskan bahawa dalam amalan-amalan Islam ini ada amalan yang bertafadhul, ada yang lebih daripada yang lain. Maksudnya kan kita bincang dalam hadis yang sebelum ni, iman itu ada 73 cabang. Kan? Bid'un wa sab'una syu'bah, 73 lebih cabang, 70 lebih cabang dan 60 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah kita cabutkan duri ataupun halangan daripada jalan. Wal haya' syu'batul minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Maknanya iman itu ada dia punya level-level dia, amalan. Jadi amalan-amalan itu ada amalan yang lebih afdal daripada amalan-amalan yang lain. Itu kena faham. Dalam Islam ada amalan yang lebih afdal. Betul, kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kita buka kitab-kitab tauhid, buka kitab-kitab adab, jangan sebut ini afdal daripada ini afdal daripada ini. Contoh bab akidah, yang Abu Bakar lebih afdal daripada Umar lebih afdal daripada Uthman lebih afdal daripada Ali. Yang itu khilaf, kemudian berlakunya khilaf di kalangan ulama selepas tu. Dekat sini kita nampak afdalnya orang yang pergi perang Badar berbanding sahabat-sahabat yang masuk Islam. Kemudian ni afdal, maksudnya ada level. Begitu juga dengan amalan-amalan sedekah. Kita kata bersedekah, amalan yang untuk pahala di sini lebih afdal ke, ataupun amalan yang dia punya kebaikannya sampai kepada orang lain, mana lebih afdal? Jadi kat sini ada perbincangan ulama. Contohnya kita nak solat sunat ataupun pergi mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji fiqh, mana lebih afdal daripada solat sunat? Di sini ada perbincangan. Jadi bila kita faham berkenaan perkara ni, bahawa Islam ni ada tafadhul. Bayan tafadhulil Islam, bayan tafadhulil Islam, menjelaskan tentang Islam ni ada amalan yang lebih afdal, lebih antara satu sama lain. Wa ayyu umurihi afdal, kemudian menjelaskan yang mana satu yang paling afdal. Wa ayyu umuri afdal, dan menjelaskan mana di antara perkara tersebut yang lebih afdal. Jadi hadis ni kita baca. Saya akan bacakan semua hadis dulu dalam bab ni, supaya kita dapat gambaran yang luas dulu, kemudian baru kita skopkan kepada gambaran yang kecil. Ya.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, telah berkata penulis al-Imam Muslim bin Hajjaj, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Laits, telah menceritakan kepada kami Laits. Hak ni apa, ingat lagi tak? Hak ni apa maksud dia? Hak besar ni, Cik Rusdi? Ya, maksudnya dia akan ada dua sanad kat situ. Laits telah menceritakan kepada kami Laits. Kalau dalam kurungan bahasa Melayu, dalam riwayat lain disebutkan, itu bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia letak hak saja. Dalam Imam Muslim ni, hak besar tu. Wa haddatsana Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir qala akhbarana al-Laits. Laits, nampak tak? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh bin Muhajir, telah menceritakan kepada kami Laits an Yazid bin Abi Habibin. Maksudnya siapa yang dengar daripada Laits? Berapa orang yang dengar? Berapa orang yang telah mendengar hadis ini daripada Laits? Yang pertama siapa? Yang pertama Qutaibah bin Sa'id. Dan Qutaibah bin Sa'id ini telah menceritakan kepada kami Laits. Kemudian dia tukar hak, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir, telah menceritakan kepada, telah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Jadi siapa yang dengar daripada Laits? Qutaibah dan Muhammad bin Rumh. Sebab tu dia letak hak tadi. Okay? Faham ya hadis ni? An Yazid bin Abi Habib, daripada Yazid bin Abi Habib. An Abil Khair, daripada Abil Khair. An Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Siapa Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr al-As tu, sahabat Nabi. Wa anna rajulan, bahawa seorang lelaki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ayyul islami khairun, manakah Islam yang paling baik? Kataan khair tu maksudnya yang paling baik. Orang nama khairuddin, orang paling baik agamanya. Lagi khair apa lagi? Khairun nisa, wanita yang paling baik. Meletakkan nama anak dengan khair makruh, kata ulama. Meletakkan nama anak dengan khair kat depan makruh. Contohnya khairuddin, sebaik-baik agama, makruh. Khairun nisa, sebaik-baik wanita, makruh. Sebab dia ada unsur tazkiyah, iaitu meletakkan yang paling tinggi sekali. Sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita siapa? Sebaik-baik wanita Khadijah, Fatimah, itu sebaik-baik wanita. Kalau letak anak dia sebaik-baik wanita, tak betul lah tu. Tak juga nama orang namanya khairun nas, sebaik-baik manusia. Mana boleh khairun nas Rasulullah. Jadi kat sini ada unsur-unsur melampau tu, kita makruh. Dah letak nama tak apalah. Kalau letak dah besar anak tak apalah, letak alais kat belakang. Jadi kita kat situ kita kata makruh, khair. Khairun qala, apakah Islam, amalan Islam yang paling baik, kata orang ni. Dia kata tut'imut ta'am, bagi makan. Wa taqra'us salam, dan memberi salam, mengucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu tak kenal. Jadi pada soalan, pada hadis ini, pada hadis Abdullah bin Amr ni, apakah amalan Islam yang paling baik? Bagi makan, bagi salam pada siapa yang awak kenal dan siapa yang tak kenal. Kita baca hadis yang kedua pula. Wa haddatsana wa qala haddatsana Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr. Masya-Allah. Dia ingat nama, nampak tak? Imam Muslim ni, dia ingat nama Abu Tahir. Tu dia punya kunyah dia, Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarhin. Kita pun tak ingat nama atuk kita banyak tu. Betul tak? Kita ingat tak nama atuk ni? Tak ingat lah. Saya sampai 4 je saya paling ingat. Tak sampai 6. Ni apa ni? 1, 2, 3, lebih kurang 3, 4. Ini atuk orang lain ni ingat ni, bukan atuk dia.
Nampak ni atau orang lain. Ini muhaddis pada zaman tu hebat. Hafiz. Ini kata hafiz. Kata gelaran hafiz tu diberi kepada orang hafal hadis macam ni, dengan perawi-perawinya. Sama sekarang kita hafiz Quran pun baru habis khatam tu gelar al-hafiz dah. Entah dia terlupa ke apa, tak boleh dapat gelar al-hafiz dah. Ini ulama dahulu dia menghafal lama. Kalau kita baca kitab-kitab sirah contohnya, kitab sirah lebih lagi panjang jenis sanad dia. Kalau kita baca kitab sirah Ibn Hisham, sirah Ibn Hisham tu dia boleh quote nama satu-satu orang tu sampai atuk dia yang ke-11 ke-12. Kalau nama-nama dalam kitab-kitab sirah, contohnya disebut nama atuk Nabi SAW sampai ke-12, sampai atas sekali. Anak Nabi Ismail ada dua orang anak Nabi Ismail tu, mak dia tu dia boleh ingat sampai bin. Masya Allah. Bila kita baca takjub, kita rasa ulama. Sebab itulah kita kata dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, bukanlah di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tak sayang orang muda dan tidak meletakkan ulama tu pada tempat yang sepatutnya. Itu Nabi kata, bukan di kalangan kami, laisa minna. Tapi jika zaman sekarang ni, orang letakkan ulama-ulama ni macam cikgu tuition anak-anak dia. Ya, macam cikgu tuition anak-anak dia. Dia boleh halau sesuka hati dan boleh panggil sesuka hati. Ya. Lepas tu kita berlainan. Pada zaman dahulu, anak murid yang mendatangi para ulama, berjalan beribu batu. Sekarang ni ulama jalan beribu batu untuk datang. Dan bila datang tu, banyak pula dia punya hal, songel je. Bahasa kita, bahasa moden, banyak pula songel dia. Kenapalah dia tak ajar macam ni? Kenapa? Pandai pula. Kenapalah syekh ni tak cakap macam ni? Kenapalah? Patutnya dia punya tone la ilallah. Sebab dia ada satu syekh, nama dia Syekh Abdullah Al-Ghunaiman. Dia bercakap hampir tak keluar suara dia. Tapi anak murid dia dengar sampai ada yang macam ni dengar. Kalau dia nakkan mutiara-mutiara yang keluar daripada mulut dia, iaitu para ulama ni, ilmu yang sangat banyak. Kata balik kat sini, kita bin Surh Al-Masri qala akhbarana Ibnu Wahb, telah berceritakan kepada kami Ibnu Wahab, an Amr bin Al-Harith, daripada Amr bin Al-Harith, an Yazid bin Abi Habib, daripada Yazid bin Abi Habib, an Abil Khair, annahu sami'a Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa dia? Abdullah bin Amr Al-As. Sama tak perawi dengan atas tadi? Sahabat yang meriwayatkan hadis atas tadi sama juga, Abdullah bin Amr. Cuma dia tak letak nama penuh, Al-As. Sekali lagi, ini para muhaddis, kalau dia dengar tak ada Al-As, dia tak sebut Al-As. Kalau kita suka tak nasi tambah, betul tak? Kita dalam menakalkan cerita, kita suka nasi tambah. Kita suka menambah-nambahkan nasi, lauk, sambal, budu, semua kita tambah kat dalam tu, untuk menyedapkan kisah. Nampak tak? Kita baca hadis atas tu daripada Abil Khair juga. Nampak tak? Atas tu daripada Abil Khair, daripada Abdullah bin Amru. Tapi atas tu kenapa tak sebut Al-As? Bawah dia sebut Al-As. Kadang-kadang berlaku ni, kadang-kadang para muhaddis dia potong sendiri, nak ringkaskan. Kadang-kadang memang sebab dia dengar macam tu. Dia dengar ada Al-As, dia sebut Al-As. Dia dengar tak ada Al-As, dia tak sebut Al-As. Jujur dia para muhaddis. Kadang-kadang kalau kita baca hadis, kita akan tengok pula dia kata apa? Dan atau, dia sebut atau. Nabi cakap macam ni, atau macam ni. Menunjukkan bahawa mereka ni muhaddis, dia jujur. Kalau dia tak ingat, dia kata atau. Kita kalau tak ingat pun kadang-kadang kita belasah je. Nak pula ustaz, kalau tak ingat kan malu. Cakap saya tak ingat lah. Rupanya dia tanya hukum senang, katalah, ustaz apa syarat wuduk? Kadang-kadang tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan dia lupa. Boleh jadi? Boleh. Saya dulu pernah ditanya, tiba-tiba kena syarat kutubah. Mana syarat kutubah tiba lupa. Syarat kutubah boleh lupa. Memang kita manusia ni kita tak jawab juga. Kita manusia yang suka menjawab. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni suka menjawab. Kan hadis berkenaan dengan hadis Ali tu, Nabi SAW kejut dia sembahyang sembahyang tahajud kan. Dia kata awal lagi Nabi. Nabi kejut, dia kata awal lagi. Tu Nabi kejut lagi, tak apa ya Rasulullah, ini sunat dia kata.
Itu Nabi kata wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu suka nak berdebat. Sambung lagi. Yaqula, mereka berdua telah berkata, inna rajulan, bahawa seorang lelaki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya Rasulullah sallam, ayyul islam, ayyul muslimina khairun, orang Islam mana yang baik? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu orang Islam lain merasa aman daripada tangan dan mulutnya, lidah dan tangannya. Yang kedua ni apa kata Nabi? Apakah orang Islam yang paling baik? Orang Islam lain merasa aman, atau merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya, iaitu orang Islam yang orang lain rasa okey dengan dia. Iaitu dia tak buat jahat dengan lisan dan tangannya. Lisan ni ma'ruf, lisan maksudnya mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Seterusnya, tadi yang hadis yang pertama, yang terbaik apa? Bagi makan. Yang kedua yang terbaik apa dia? Bagi salam. Kemudian apa tadi? Bagi salam. Kemudian yang hadis yang kedua pula, yang terbaik apa dia? Kita jaga mulut dan jaga tangan. Yang ketiga pula, qala haddatsana Hasan al-Hulwani, dalam ceritakan kepada kami Hasan al-Hulwani, wa Abd bin Humaid, dan Abd bin Humaid, jami'an, kedua-keduanya, an Abi Asim, daripada Abi Asim, qala Abdun anba'ana, telah berkata Abdun. Siapa Abd tu? Kalau kita nak terjemahan, Abd berkata, Abd bin Humaid lah. Kan kata, aku telah menceritakan kepada kami dua orang, Hasan al-Halwani dan Abd bin Humaid. Dan Abd bin Humaid berkata, maksudnya lafaz ni lafaz siapa? Abd bin Humaid. Saya kata saya dengar daripada Amiruddin. Saya dengar daripada Amiruddin, dan saya dengar daripada Nizlan. Dan Amiruddin telah berkata. Maksudnya saya pakai kata-kata siapa? Amiruddin. Macam tu juga, aku mendengar daripada Abu Hasan al-Hulwani dan juga Abd bin Humaid. Dan Abd telah berkata, telah menceritakan kepada kami. Qala anba'ana, telah menceritakan kepada kami Abu Asim an Ibnu Juraij, annahu, telah menceritakan kepada kami Asim daripada Ibnu Juraij, annahu sami'a Abu Zubair yaqul, dan telah mendengar bahawa Abu Zubair telah berkata, sami'tu Jabiran, Jabir mana ni? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kat sini tulis Jabir saja. Seorang sahabat nama dia apa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yaqulu, telah berkata, betul kan? Bukan yaqula tu, yaqulu. Buang alif. Pada Arab tu kan, sami'tu Jabiran yaqulu, ada alif kan? Ada alif tak kat situ? Buang alif tu. Yaqulu, sami'tu Jabiran yaqulu, lam saja, jangan ada lam alif. Kenapa ada lam alif kat situ pula? Jangan yaqulu pula ni. Yang berkata tu seorang. Jadi kata, sami'tu Jabiran yaqulu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sama juga macam di atas, dia kata muslim itu orang yang mendengar, orang yang selamat dari orang lain, Islam lain selamat daripada lisan dan tangannya, min lisanihi wa yadihi. Jadi ada dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis min lisanihi wa yadihi. Siapa? Jabir dan Abdullah bin Amr al-As. Jadi dua orang sahabat meriwayatkan hadis kenaan dengan jaga mulut, min lisanihi wa yadihi. Ketiga pula, qala haddatsani Sa'id bin Yahya,
telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi. Qala haddathani abi, telah menceritakan kepada aku bapakku. Siapa bapak dia? Kan Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi telah berkata, telah menceritakan kepada kami bapak aku. Siapa bapak dia? Sa'id bin Yahya bin Sa'id. Dia dah bagi sepatut dia. Sa'id bin Yahya bin Sa'id, kan? Jadi telah menceritakan kepada aku bapak aku. Bapak dia Yahya bin Sa'id. Dan saya Yunus bin Zainal Abidin Muhammad Nur telah menceritakan kepada aku bapakku. Siapa bapak dia? Confused. Siapa bapak dia? Bapak dia Zainal Abidin. Betul kalau ada bapak lain. Qala haddathani abi, qala haddathana Abu Burdata bin Abdullah bin Abi Burdata bin Abi Musa. Masya Allah. An Abi Burdah, daripada Abi Burdah. Cuba dengar balik nama dia. Nama dia mula-mula apa? Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa. Daripada Abi Burdah. Apa benda ni? Baca sanad pun dah pening dah, ha? Macam mana jadi muhaddis ni, ha? Maksudnya dia dengar dari siapa ni? Bapak dia lah juga, ha? Okay. Abi Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Dia dengar siapa ni? Bin Abi Musa. Dengar dari bapak ke datuk? Dengar dari bapak ke datuk? Dia telah menceritakan Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa. Maksudnya atuk dia, nama dia sama macam dia. Ini orang Arab biasa letak macam ni. Orang Arab biasa buat macam ni. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Anas. Sebab dia suka pada nama, dia suka nama atuk. Nak pula atuk dia ulama' macam ni, muhaddis kan. Dia nak ulangkan nama tu. Jadi dia dengar tu daripada atuk dia sendiri. Ni kata hadis riwayat cucu daripada atuk. Jarang ni ada. Tadi nampak tu kata dalam hadis sanad ni mantap, Dia ada hadis ni, ada hadis yang daripada bapak dia dan ada hadis daripada atuk dia. Maksud ini ulama'. Cucu dia ulama', bapak dia pun ulama', atuk dia pun ulama'. Okay. An Abi Burdah an Abi Musa. Abi Musa ni bukan Abi Musa itu. Ini Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari qala qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Dalam kata wahai Rasulullah. Ayyul Islami afdal, apakah Islam yang paling afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi siapa pula hadis ni? Yang riwayatkan hadis ni? Abi Musa. Sekarang ada berapa orang sahabat riwayatkan hadis man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi? 3 orang sahabat. Siapa yang pertama? Abdullah bin Amr al-As. Siapa yang kedua? Jabir bin Abdullah. Siapa yang ketiga? Ini Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Kemudian sambung lagi, wa haddatsanihi Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala haddatsana Abu Umamah qala haddatsani Buraid an Abdullah bi hadzal isnad wa qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimin afdal. Bahawa dikatakan bahawa Nabi ditanya bahawa siapakah orang Islam yang paling afdal. Soalan yang pertama, soalan yang sama diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi jawapannya berbeza. Nampak tak? Dia kata, apakah amalan Islam yang paling afdal? Apakah amalan Islam yang paling afdal? Ya. Nabi tanya, Nabi jawab, bagi makan. Orang yang kedua tanya, apakah amalan yang paling afdal? Dia jawab apa? Bagi apa tadi? Jaga lisan dan jaga mulut. Kalau kita hadis Sahih Bukhari dalam ni, apakah amalan afdal? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Salat pada awalnya. Dia tanya pula pada orang lain pula, apakah waktu yang paling afdal? Iaitu birrul walidain, buat baik kat mak ayah. Jadi kat sini kita kata, kenapa ada pelbagai jawapan kepada satu soalan? Afdal tu yang paling tinggi lah. Kenapa?
Bergantung kepada keadaan. Yes, mungkin tuan-tuan semua pernah biasa dengar kan hadis macam ni. Iaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, qalu wa innama waqa'a ikhtilaful jawabi fi khairil muslimin li ikhtilafi hal as-sa'il wal hadirin. Itulah kata sebahagian daripada sahabat kita tadi, bahawa mereka berkata sesungguhnya berlaku perbezaan di dalam jawapan pada soalan manakah, pada isu manakah orang Islam yang paling baik, li ikhtilafi halil as-sa'il, kerana menjaga perbezaan keadaan orang yang bertanya tu, keadaan orang yang bertanya, wal hadirin, dan orang yang hadir. Fakana min ahadul mawdi'aini al-hajah ila ifsya'is salam wa it'amit ta'am akthar wa aham. Mungkin pada suatu tempat memberi salam itu dan memberi makan itu lebih banyak, lebih penting, wa aham. Lamma hasala min ihmaliha, mungkin kerana berlaku pada orang yang bertanya tadi, orang tu memang dia mengabaikan dua benda ni. Dia mengabaikan bagi salam dan mengabaikan memberi makan. Mungkin dia kedekut nak belanja makan kot, asyik-asyik orang je belanja kan. Kita pergi lunch je, asyik-asyik dia, asyik-asyik dia, asyik-asyik dia, asyik aku. Macam tu lah. Jadi bagilah hadis ni. Mungkin kalau kita jumpa kawan-kawan yang kedekut nak belanja makan tengah hari tu, asyik-asyik aku je keluar, bagilah hadis ayyul muslimin. Lamma hasala min ihmal wa tasahul fi umuriha, dan meringan-ringankan urusan tersebut. Nampak ni dalil bahawa tak ada dalam Islam ni amalan yang ringan. Jangan kita pelekehkan, tak ada. Maksudnya memberi salam itu pun satu benda yang sangat penting. Itu dalam kita hadis diberi satu bab yang khas dalam bab memberi salam. Bab salam ni syiar Islam, syiar. Memberi salam adalah syiar, dan itu termasuk dalam kewajipan bila orang bagi salam untuk menjawabnya. Jadi jangan kita tak ada dalam Islam ni benda yang ringan. Ringan maksudnya ada benda yang afdal, ada benda yang kurang afdal. Ya, betul. Tapi tak, yang kurang afdal tu tak boleh kata apa, tak penting. Ini amalan kecil dia. Setengah orang kata ini amalan kecil-kecil dia kata. Setengah orang dia suka menghebatkan amalan yang dia buat dan memperlekehkan amalan orang lain. Tak boleh. Kadang-kadang Nabi banyak kali sebut, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memperlekehkan benda yang kecil daripada segi ma'ruf. Walaupun apa hadis sebut? Habiskan hadis tadi. Janganlah la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu memperlekehkan benda yang kecil sedikit pun, walaupun sambunglah hadis tu. Walaupun saya rasa dapat kita tahu dah hadis ni. Kelas lain kot. Walau antulqi akhaka antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu baru jumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Maknanya tu jangan pelekehkan makruf, walaupun benda apa makruf tu. Jumpa kawan senyum. Dia kata jangan pelekehkan. Itu juga jangan kita dalam hadis Nabi SAW banyak kes orang yang dapat amalan ganjaran yang besar kerana amalan-amalan yang nampak macam kecil ni, remeh. Ambil wuduk lepas pergi toilet. Seorang sahabat ni dalam hadis Sahih Muslim dan lain-lain, yang kisah Ibnu Umar bergaduh dengan Umar, bergaduh pasal, kata Nabi kata orang ni ahli syurga. Biasa je. Macam kita kawan kita tak ada terkenal pergi dakwah ke, tak ada pergi hebat-hebat sangat pergi perang, tapi Nabi kata orang tersekian tu ahli syurga. Jadi Ibnu Umar dengan Umar dengan anaknya bergaduh. Apa pasal ni? Cakap ini lah ini. Okey, tak apa. Kita spy pergi tengok dia. Jadi dia kata aku nak tumpang tidur 3 hari. Sebab apa? Adab berjiran ni 3 hari, adab menumpang ni 3 hari. Kita baca dalam hadis ni, hadis 40 tu. Lepas 3 hari boleh halau dah. Bukan halau lah, boleh minta dengan baik untuk beredar untuk meninggalkan. Nabi kata apa? Al-yawm
wal lailah wajib. Satu hari wajib. Kalau datang orang rumah kita nak tumpang sehari semalam, wajib kita layan dia, wajib sehari semalam. 2 dan 3 hari sunat. Tapi tak boleh halau lagi 2 dan 3 tu. Lepas tu baru boleh halau. Itulah hadis lain Nabi SAW riwayat Ahmad, lepas 3 hari beredarlah dan jangan menyebabkan saudara kamu berdosa. Ada kata apa? Dan jangan menyebabkan saudara kamu berdosa. Sebab apa? Dia maki belakang-belakang. Kita faham. Kita kadang-kadang nak, yang kita sebut dalam hadis berkenaan dengan Nabi malu tu kan, malu nak tegur orang tu. Dia datang rumah makan, dia lepak kat rumah makan tu kan. Nabi pusing sampai dia tak faham lagi. Nabi berdiri kat tepi tu, tak faham lah. Akhirnya ada sebagian ni keluar juga. Ada prioriti ya, pas saudara mara itu kawan ke, beza tak dia punya lain. Saudara lah, sama. Kecuali beberapa lah yang wajib kita memberi perlindungan. Orang yang wajib kita memberi perlindungan tak boleh lah. Tak duduk berapa lama boleh. Adik-beradik. Adik-beradik pun saudara, termasuk 3 hari juga. 3 hari. Termasuklah. Betul, adik-beradik pun termasuk. Gaduh soalnya. Betul adik-beradik kalau duduk lama-lama pun, katakan anak dia 10, dia bawa 3 hari lebih, 10 sampai seminggu, kita pun pening kepala. Betul tak? Nenek cucu duduk 2 hari pun kadang-kadang pening. Kata cucu, pening lah kau punya anak ni, panjat sana panjat sini. Ni pula golongan luar. Jadi kita yang Islam ni jaga benda tu. Ini bukan, ini realiti. Islam tu agama yang realiti. Jadi kat sini jangan pelekehkan. Nampak kata ni wa lima hasala min ihmaliha. Kenapa disebutkan Nabi jawab bagi salam dan bagi makan? Kerana nampak pada orang tersebut dia mengabaikan benda ni. Dalil bahawa pertama, tak ada dalam Islam ni benda yang kecil. Dalil yang kedua bahawa Nabi SAW nakkan kita ni buat segala bentuk amalan Islam. Jangan hanya tumpu satu benda je. Nampak? Nabi tengok orang ni kurang bagi makan, dia nasihatkan orang tu bagi makan. Dia tengok orang ni agaknya mulut dia lain macam sikit, tu Nabi kata orang Islam yang paling baik amalannya dia jaga mulut dan jaga tangan. Kemungkinan orang tu tak elok dia segi mulut je, tapi Nabi sebut tangan sekali, supaya tak terasa sangat lah. Supaya tak terasa sangat. Tangan tu mencuri. Tangan tu macam-macam lah, mencuri ke, sapu sampah sejarah sebelah tolak, ada tolak kan, ada daun satu je malah nak angkat, tolak lah. Parking kereta terlebih, termasuk rumah jiran sikit. Kan, kita buat renovation rumah, ini tengah-tengah, kita punya tembok tu kat sini je lah, ini termasuk tengah ni, habis. Lepas tu yang dia cat di simen belah ini je, ini dibiarkan. Nampaklah batu-batu macam rumah zaman. Ini tak boleh tu. Dia buat renovation rumah sampai dia tambah, kata rumah teres, dia tambah ke depan. Orang kanan pun tambah ke depan. Orang kat sini tak dapat apa? Tak dapat cahaya, tak dapat udara. Kata Imam Ibn Rajab Hanbali, ini juga termasuk dosa terhadap jiran. Dia kena minta izin. Lepas tu kalau kat Belgium, hari Minggu tak boleh potong rumput. Sebab kakak saya menaduk Belgium, hari Minggu tak boleh potong rumput. Dekat Malaysia dia belasah je. Dia buat renovation hari Ahad, dia ketuk ketang. Dia bukan peduli dan tak minta izin pun. Minta maaf ya, saya nak buat renovation sikit ni, pukul sekian. Beritahulah pukul sekian dan waktu sekian dan waktu sekian. Ini tak termasuk dalam jiran. Ini tak hormat jiran. Lepas tu kita baca dalam bab Ibn Rajab Al-Hanbali, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, memuliakanlah dia punya jiran dia. Baca hadis ni, huraian hadis ni dalam Ibn Rajab Hanbali, banyak sangat. Tanah terbit tu Nabi SAW melaknat orang yang mengubah sepadan. Nabi kata la'anallahu man ghayyara manaral ard. Laknat Allah ke atas orang yang mengubah sepadan, iaitu ubah tanda. Tentu juga kalau rumah ada jiran dia macam ni, dia pergi simen sampai ke sini, dia buat tembok, ubah tak? Takut kena. Dia kata siapa yang menzalimi satu jengkal, satu apa ni? Jengkal. Satu jengkal daripada tanah secara haram, Allah Ta'ala akan timbuskan dia sebanyak 7 pelusuk bumi ni. 7 petala bumi Allah Ta'ala akan tekan dia. Jadi kita kata bahayalah kat situ. Okey, kerana min ihmaliha, kerana wafil mawdi'il akhar ilal kaffi an idza'il muslimin. Daripada tempat yang lain dia tengok kepada orang tu banyak dia tak jaga mulut dia, maka dia pun
Nabi nasihatkan supaya menjaga mulut. Lepas tu kadang hadis lain pula, Nabi tengok dia ni kurang jarah mak dia, kurang jaga mak dia, Nabi kata apa? Birrul walidain. Dan tengok sahabat lain pula, dia suka lambat-lambatkan solat, Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Kat sini juga memberi pengajaran dekat kita bahawa dalam kita nak memberi nasihat, kita kena faham siapa yang orang kita nasihat tu. Lepas tu kita dengar dahulu. Waktu kita dalam bab Nabi SAW, dalam bab dakwah, dalam bab nasihat, Nabi dia akan faham betul-betul dulu. Kan Nabi nak hantar Muaz kepada apa? Ke Yaman kan? Apa Nabi sebut pada nasihat dia? Kamu akan datang kepada satu golongan yang sangat lembut hati mereka. Orang yang hati mereka lembut. Nabi dah beritahu awal lah, orang macam ni hati lembut. Jadi dakwah lembut. Nak ajaklah kepada mereka ila ayyashhadu an la ilaha illallah, mengajak kepada la ilaha illallah. Fa in ata'hum lidzalik, kalau mereka taat maka ajak kepada solat. Nampak tak? Dalam bab ni Nabi faham. Jadi kita nak jadi orang yang mengajak ke kebaikan, kita kena faham situasi orang yang kita nak tegur tu, keadaan dia. Jangan main hentamnya, semua sama, dipak sekali semua kita sapu je. Ya? Tak sama. Ya, ada orang yang kuat hafazannya, ada orang yang lemah hafazannya, ada orang datang keluarga yang semua dah Islam, semua dah beriltizam dengan Islam, ada keluarga yang belum beriltizam dengan Islam. Di dalam bab ni kita kena nasihatkan secara baik dan sesuai dengan keadaan. Dalam bab ni bukanlah maksudnya kita bila kita ikut keadaan, tak ikut keadaan kita tak tegur, bukan. Iaitu ni bezanya. Kita istilah dia mudarah dan mudahanah. Bezakan dua istilah ni. Ada dua istilah. Satu panggil mudarah, daripada perkataan idarah. Idarah ni maksudnya apa? Pejabat kan? Bahasa Arab. Maksud mentadbir. Satu dia panggil mudahanah. Bermudahanah ni iaitu kita berlembut-lembut untuk sampai kita mengabaikan prinsip kita. Ini panggil mudahanah. Mudahanah ni tak boleh dalam Islam, haram. Allah Ta'ala sebut daripada Nabi SAW dalam surah Nun, fala tudhinu fayudhinun. Janganlah kamu berlembut-lembut pada mereka dengan cara mengabaikan prinsip, maka mereka akan buat benda yang sama pada kamu, dia akan mempermainkan kamu. Tapi mudarah ni iaitu cara kita susun ayat, cara kita nak depankan isu mana dulu, mana isu mana kemudian, itu sangat digalakkan dalam Islam. Kita contoh nak tegur berkenaan dengan bid'ah, contohnya dalam masyarakat kita ada bid'ah. Sebelum nak tegur bid'ah, kita kena tegur mukaddimah yang lain dulu. Kita kena bagi mereka faham apa itu hadis Nabi, apa itu ittiba Rasul, apakah ganjarannya, apakah apa ancaman terhadap orang yang meninggalkan sunnah Nabi, macam mana nak ikut sunnah Nabi. Bila bagi mukaddimah macam ni, dia akan mudah meninggalkan bid'ah kadang-kadang. Tak payah bagi tahu pun dia tinggalkan. Tapi kalau hari pertama lagi dia kata, pakcik buat ni, ini bid'ah ni berdasarkan hadis maudhu' dan dia buat kena oleh. Engkau ustaz engkau je lah yang maudhu' kata. Tak boleh macam tu. Mukaddimah penting. Ataupun dia tahu hadis dhaif ni palsu, dia lemah, tapi dia kata apa salahnya, hadis dhaif pun hadis juga. Maksudnya dia tak faham mukaddimah lain. Kita terus bantai je dia. Kat sini kita kena ada hikmah kat sini. Kat sini juga pengajaran Nabi nak bagi tahu bahawa nampak Nabi SAW orang yang sangat faham terhadap masyarakat dia. Tadi poin ni ialah faham sebelum berdakwah. Yang kedua, poin ni saya tekankan bahawa para sahabat Nabi SAW, dia dengan sahabat dia kenal semua bentuk dia, sahabat dia, nama dia, bapa dia, apa semua keadaan dia. Kalau tak kenal pun Nabi tahu keadaan dia. Macam kisah yang penyapu di masjid tu. Dan banyak hadis-hadis lain. Nabi dengar ini siapa yang ketuk ni, ahli syurga, Abu Bakar. Yang datang kemudian Umar. Dengar tapak kaki pun Nabi dah kenal para sahabat ni. Kita kadang-kadang nak bersahabat lama tapi tak pernah tahu, taklah tanya bin, anak dia pun tak tahu siapa. Lalu guru saya kata, macam mana kamu ni kawan baik tapi bin pun kamu tak kenal? Bagi orang Arab, bin tu penting, nak tahu nama bapak tu penting. Tak pernah tahu siapa anak dia, tak pernah tahu, tak pernah bincang. Ini dia berbeza dengan amalan para salafus salih. Dia tak tahu dia ni susah ke senang. Allahu a'lam. Dalam hadis ni ada beberapa pengajaran. Nombor satu,
galakkan memberi makan. Makruflah. Okay. Galakkan memberi makan. Okay. Dalam hadis yang lain banyak juga lebih kurang macam ni. Nabi kata apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi kata tidak akan masuk syurga sehingga kamu semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu semua tak akan dapat keimanan yang sempurna sehingga kamu bercinta-cinta antara satu sama lain. Awala adullukum, nak tak aku tunjukkan kepada kamu, idza fa'altum tahabbtum, bila kamu melakukannya kamu akan mencintai antara satu sama lain, iaitu apa dia? At'imut ta'am wa afshus salam, bagi makan dan sebarkan salam. Nampak? Jadi bagi makan ni afdal, memang sunnah Nabi. Cuma janganlah dalam bab memberi makan ni kita melampau dari segi apa? Dari segi menjadikan setengah memberi makan tu occasion yang tertentu, jadikan dia bid'ah pula. Seperti makan malam pertama orang mati, kan? Ada satu orang ni, tak nak sebut nama lah, dia kata, kenapa lah puak-puak ini, kata, memberi makan pun dia tak kasih. Malam, kita kata bukan tak bagi makan, tapi kau jadikan satu makanan dalam upacara khas ketika malam pertama orang mati itu kamu buat makan. Itu yang kita petikaikan. Dia kata, sedangkan bagi minum anjing pun dapat pahala, dia kata. Macam kenal kan? Kalau kenal faham lah. Saya tiru je, tak semesti orang tu. Beri minum anjing, pelacur yang memberi minum anjing pun telah mendapat pahala, apatah lagi kita memberi makan, kata. Tuan-tuan sekalian, ya betul. Kalau kita bagi makan ke orang, bagi minum ke orang, kan nak pahala, tak ada masalah. Nabi kata, ittaqun nara walau bisyiqqin tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqin tamrah. Takutilah neraka, jauhilah neraka, selamatkan diri kamu daripada neraka walaupun dengan secebis tamar. Syiqqin tamrah, dengan secebis tamar. Maksudnya bagi makan setengah tamar pun dah boleh menyelamatkan dia daripada neraka. Tapi isu dia sekarang, kamu menjadikan makanan itu pada upacara khas, pada orang mati, apatah lagi ditetapkan pula pada sekian dan sekian. Ini lagi tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi nak bagi makan tak, tak usah bagi ya. Lihat agama sebagai agama yang lain, memang dibuat upacara tu, betul tak? Memang. Saya tengok, lihat Buddha, memang kalau mati makan tu satu upacara yang hebat. Memang dia buat makan besar-besar malam tu, malam kematian tu. Dan ini bukan daripada amalan Islam. Itu ustaz tak boleh bagi makan lah. Kalau jiran kita, kalau saudara kita datang dari Johor, kan ada bapak kita meninggal, daripada Johor datang Perak makan, kita buat diam untuk sambil makan, lain. Itu bukan. Tak boleh mari makan, nanti bid'ah, bukan. Jangan silap faham. Menjadikan upacara makan dengan memberi makan tu dua benda yang beza. Buat upacara, faham tak? Upacara kumpul, lepas tu angkat dulang, gedebung, apa semua, ini upacara. Tapi kalau dia datang jiran, datang jauh-jauh, nak air, nak makan, kita bagilah, kita sini ambil kat dapur tu, tuang, kita bagi makan, kita hidangkan. Ini tak termasuk dalam hal tersebut. Sebab mereka berdalilkan dengan hadis ni. Tapi kita tahu, kebiasaan ahli bid'ah ialah mereka suka pakai dalil umum pada benda yang khusus, suka pada dalil umum pada benda yang khusus. Contohnya apa? Banyak kali saya sebut dah. Contohnya dalil umum, Nabi suka kita bila kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kita talbiyah perlahan ke slow? Talbiyah perlahan ke kuat? Kuat, makruf semua kata labbaik Allahumma labbaik, kuat. Perempuan pun kuat sampai orang sebelah je boleh dengar. Labbaik la syarika lak. Kita lelaki, orang lelaki kena kuat-kuat. Lepas tu kalau kita jerit dalam Masjidil Haram, labbaik Allah, tak ada siapa marah. Pernah sekali tu ada satu orang dari India, labbaik Allahumma labbaik. Orang suruh pandang tapi tak ada siapa marah. Memang disunahkan kuat. Okey, poin dia kemudian kata Azan kan bila kuat kan, di mana saja kan Nabi kata berlaku pada seorang sahabat kata, kamu solat macam mana? Saya solat dekat dalam wadi-wadi, saya bawa kambing saya. Azan tak? Azan. Sungguhnya bila kamu azan, sekali jin-jin yang dengar semua akan mendoakan. Nampak? Maksudnya kuat, bagus tak?
Kuat bagus. Itu dia pun bantailah zikir lepas sembahyang, kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kuat sangat pakcik? Itu kan bila jin-jin semua dengarkan, dia mendoakan kita. Dia pakai dalil umum pada benda yang khusus. Nampak? Buat dalil, buat apa ramai? Ramai pula kata bukan kata solat jemaah kan ramai-ramai bagus. Solat jemaah pahala 27 kali ganda. Jadi zikir sama ramai pun 27 kali dengan suara yang sama. Beza berzikir beramai-ramai ni boleh. Confuse pula ustaz ni. Beramai boleh. Semua ni dalam ni berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beramai-ramai lah kat tu. Sendiri. Tapi dengan sendiri. Tapi kalau saya jadi tekong, mari kita la ilaha illallah, la ilaha illallah macam kat Mekah tu. Orang Malaysia buat tabung haji. Tabung haji travel. Tak maaf, saya sebut nama terang-terang. Ustaz Amiruddin, kakak saya dia pergi tengah-tengah 3 pagi. La ilaha, kuat lagi. Ustazah tu suruh. Pelan-pelan je. Sebagian mutawif dalam tabung haji travel lah, bukan semua lah. Sebagian mutawif dalam tabung haji travel, tabung haji saman saya nanti. Sebagian mutawif dalam tabung haji travel buat macam tu. Dan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Alaikum bisakinati wal wiqar. Alaikum bisakinati wal wiqar. Ini pergi masjid, mereka kata alaikum bisakinah wal wiqar. Tenang. Dalam hadis lain pula bila orang semua tengah kelang kabut musim haji kan, kelang kabut ramai apa semua, mereka kata uskun, tenang dan tenang. Berjalan dengan tenang, jangan berlari lagi menolak. Tenang, uskun. Nombor 2 pula, iaitu al-jud. Al-jud ni maksudnya pemurah. Yang ketiga, al-i'tina' bin naf'il muslimin. Yang ketiga, pengajaran pada hadis ini, i'tina', memberi perhatian kepada perkara yang memberi manfaat kepada orang Islam. Satu lagi maksudnya, kita beri nasihat yang beri manfaat kepada dia. Jangan bukan sekadar beri nasihat untuk nak tunjuk dia pandai. Kadang-kadang dia mengaji tinggi, tapi bila dia bawa ke masyarakat, dia bawa isu-isu yang tak diperlukan oleh masyarakat. Perbincangan hadis yang tinggi-tinggi, yang antara-antara ustaz-ustaz bolehlah bincang, dan masyarakat awam tidak memberi manfaat. Sebab tu kadang-kadang orang tak boleh nak merasa akidah, merasa dakwah yang mulia ni, sebab cara dia dakwah tu, dia tidak memberi manfaat kepada orang. Orang tak terasa macam dia ustaz ni memberi manfaat kepada aku lah, malah dengar. Yang dia tahu hentam je kadang-kadang. Ya? Seterusnya, wal kaffu amma yu'dhihim biqaulin aw fi'lin bimubasharatin aw sabab. Menahan diri daripada perkara yang memberikan kesakitan kepada mereka dengan kata-kata dan perbuatan, bimubasyarah, dengan cara jelas-jelas terang-terang, ataupun bisabab, dengan sebab. Maksudnya apa? Terang-terang maki, kutuk, apa semua, pukul tangan, ataupun dengan sebab. Dengan sebab kata-kata kita pada orang lain bukan direct kepada dia, menyebabkan memberi kesan keburuk kepada dia ni. Contohnya macam umpat, memberikan kesaksian yang tak betul, mengeluarkan kata-kata yang mengecikkan hati dia. Statement-statement yang tak perlu jangan tegur. Statement tak perlu jangan buat. Seperti kata Ustaz Usaini, benda yang tak perlu cari gaduh, jangan cari gaduh lah, dia kata. Benda yang tak perlu sebut, tak payah sebut. Kadang-kadang dia tegur, ustaz ni serban dia, ustaz ni benda, orang ni dia datang kan, datang kuliah kan, dia ada je benda nak cerita. Benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan orang tu terasa. Sebab tu kita elakkan benda-benda macam ni, benda-benda yang terasa untuk saya. Tu salah kita, jangan menyibukkan diri dengan benda-benda yang remeh. Wal imsak an ihtiqarihim, menghalang diri daripada mempelekehkan mereka. Kata Imam Nawawi, kafa bil mar'i an yakuna athiman an yuhqir akhahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Cukuplah seorang lelaki, kata Nabi SAW, digelar sebagai orang yang berdosa
bila dia memperlekehkan saudaranya, ayuhqira akhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ni juga kata ala ta'allufi qulubil muslimin, galakkan supaya ta'alluf, iaitu kita menyatukan hati-hati manusia, wal ijtima' kalimatuhum, dan menyatukan kalimah-kalimah mereka. Nampak dalil? Dalil bahawa persatuan tu penting, perpaduan tu penting. Jangan rosakkan perpaduan Islam dengan panggilan-panggilan hizbiyah, dengan tahazzub. Tu tahazzub tak? Dalam Islam ni Allah Ta'ala, Nabi SAW dan Allah SWT dan Nabi SAW melarang kita menggelarkan diri kita ni dengan grup-grup yang hizbiyah, yang hizbiyah berbentuk kumpulan grup-grup yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan. Contoh paling jelas, aku UMNO kau PAS, itu paling jelas. Asal kau tak jemput puak tu, tu puak-puak UMNO malah jemput. Atau orang UMNO kata malah tu puak-puak tu PAS. Nampak asas dia untuk mentasnifin nas, dia meletakkan menggariskan manusia itu apa dia? Meletakkan perbezaan tu adalah pada puak-puak dia. Itu juga kata ini geng Hasan Taklim, ni geng Al-Khadim tak ya? Contohnya. Sedangkan Al-Hasan Taklim dan Al-Khadim itu sekadar persatuan untuk kita bergerak di dalamnya. Bukannya kita letak belakang tu dengan grup-grup kita. Kadang setengah orang kita mana orang kita ni. Orang kita ni dia bukan orang kita tak salah. Apa orang kita apa? Asas dia ialah Islam bukan Islam. Sunni bukan Sunni. Salafi bukan Salafi. Itu asas dia. Ustaz Salafi ada ke asas dia? Ada. Imam Zahabi rahimahullah dan kitab-kitab imam lain baca, perkataan salaf tu dah dipakai lama lagi, kata fahuwas minas salafi, kata. Jadi asal kita apa? Mula Islam tak Islam. Kalau dia Islam, kita layan dengan baik. Kemudian daripada Islam pula kita tengok dia ni ahli sunnah atau bukan ahli sunnah. Kena perhati juga. Kadang-kadang orang Islam tak kisah, Syiah masuk dalam tu, Khawarij masuk dalam tu, geng-geng sesat masuk dalam tu. Jadi dia tak ada peduli dalam masalah ni. Pun bahaya juga. Lepas tu sekarang orang kat Malaysia ni kata tak apalah, Syiah dia pun Islam juga mengucap. Tak boleh tasnif. Kita kena perhatikan masalah ni. Kemudian daripada situ kita berkata lepas Sunni, ada pula orang yang mengaku Sunni tapi dia tak ikut manhaj yang sahih. Yang ni dalam bab ni dalam bab yang lebih detail. Kalau nak bab mengajar, kena cari orang yang memahami manhaj yang sahih. Asal di Islam je, terus dia nak panggil dia ceramah, tak bahaya. Dia tak tahu dia ni Syiah, tak tahu akidah Khawarij, tak tahu akidah Mu'tazilah, akal. Ramai orang dah masuk dan berceramah dekat Malaysia ni, dia berakidah aqlani, iaitu orang liberal, mempertikaikan ijma', mempertikaikan perkara-perkara yang asas dalam Islam. Tapi pada yang sama kita kata dalam bab ni ta'alluf qulubil muslim wal ijtima' kalimatum, dalam menyatukan kalimah mereka hendaklah disatukan kalimah itu atas dasar yang sahih. Jadi sekarang ni kita tahu yang datang ahli sunnah, alhamdulillah, tak ada Syiah Naqlah ni kan, confirm. Jadi kita dekat sini kita kata ini ijtima' kalimah, mana tak perlu. Lepas tu Nabi tak suka kita bawa kalam orang lain kat kita. Jangan suka report kan, Ustaz Amiruddin tu kan sebenarnya Nabi kata la yablughuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Dia kata janganlah korang ni sampaikan berita pada aku si fulan dan si fulan, jangan sampaikan si fulan dan si fulan berita an syai'in an ahadin syai'a, suatu benda pun. Kerana apa? Fa inni uhibbu, sesungguhnya aku ini suka an akhruja ilaikum, bila aku keluar jumpa kamu, wa ana salimus sadri, dan keadaan aku jiwa aku terbuka. Katakanlah kalau tiba-tiba ada orang cerita saya pasal Bani Zidane, cerita, bila saya jumpa sekali lagi saya dah rasa ada lain macam dalam hati. Kalau benda tak penting, tidak melibatkan isu apa kita kata perpecahan, atau tak melibatkan benda-benda yang besar, tak melibatkan kerosakan pada masyarakat, tak melibatkan kerosakan pada agama. Kalau benda kecil-kecil tu biarlah.
Kadang-kadang kita manusia ni, kadang-kadang kita tersebut berkenaan kawan kita, betul tak? Kalau bukan kawan, adik-beradik kita bukan tersebut. Kata contohnya kita, abang long kau ni kalau macam ni ada akan tersebut. Kadang-kadang ada macam isu mengumpat, ada macam termengumpat. Kita yang dengar tu, tak payahlah kita bawa cerita kat dia. Ini kita kata itulah, jangan bawa cerita macam tu. Ataupun ada benda yang tak apa elok pada kawan kita, tak apa elok. Benda tu kalau tak cerita tak ada apa kesan pun pada masyarakat, pada organisasi kita tak ada apa-apa, pada dakwah tak ada apa-apa. Tak payah ceritalah. Sendiri kalau hari tu dah floss tertinggal floss atas cermin tu, tak payahlah cerita kat orang. Buang floss tu, buang je lah. Betul tak? Tak cerita kat orang buat apa? Kan? Kadang-kadang kita ada silap, ada benda. Kalau ustaz tu makan tak tertinggal pinggan atas meja, nak cepat. Ustaz Yunoh makan tinggal pinggan atas meja, bukan nak basuh pun. Ambil basuh, habis cerita, habis. Lepas tu kalau lepas ni kalau cerita kat orang, orang kata nampak Ustaz Yunoh ni tak basuh pinggan. Nampak? Nampak macam kecil, akhirnya dia akan bawa kesan yang besar. Kesan yang besar, lama-lama ada kesan yang besar. Apatah lagi lepas tu saya terdengar pula yang bahawa ada orang bercerita belakang saya. Lagilah. Malah hang mengajar kat sini. Mesti tak hormat. Habis. Macam inilah wasak dakwah. Wa tawadduhum wa istihla ma yahsulu dhalik. Ya. Kata Qadi Iyad, satu ulama nama dia Qadi Iyad rahimahullah, kata wal ulfah ihda faraiduddin. Merapatkan jiwa manusia ni, merasa rapat jiwa manusia, melembut-lembutkan hati antara umat Islam ni ialah salah satu daripada kefarduan agama. Nampak? Wa arkan syariah, dan rukun-rukun syariah. Wa nizam syamlul Islam, dan nizam iaitu nizam apa? Nizam bahasa Melayu? Nizam ni sistem yang sempurna dan menyempurnakan Islam. Qala, apa lagi? Sini juga dia punya pengajaran iaitu badrus salam, memberi salam pada siapa yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Betul kata antara tanda hari kiamat ialah orang akan bagi salam pada orang yang dikenal saja. Antara tanda hari kiamat ialah orang memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Yang tak kenal tak bagi salam. Sebab tu kat Malaysia ni kalau naik lift tak bagi salam tu tak biasa, tak bagi salam. Maka bagi salam pelik pula ke tak? Rasulullah Assalamualaikum, bagi salam kan? Tapi kalau kat Mekah masuk lift tak bagi salam, dia maki kita balik, dia marah kata, kenapa? Lima ada antara tusallim alaih. Pernah sekali saya tak bagi masuk lift, tak bagi salam. Assalamualaikum, dia pilih kita pula. Arab. Kita masuk je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pilih kita. Dia masuk tak bagi salam. Okay? Allahu'alam. Jadi kita macam tu lah. Kadang-kadang kita terjumpa, kadang mata kita dah bertentang, bagi salam, Assalamualaikum. Kita turun kat santak ni, terjumpa orang, Assalamualaikum. Ini tak kita kena mata kita. Bagi salam. Kalau kita confirm Islam, dah pakai purdah, dah pakai tudung, confirm Islam lah. Terjumpa depan muka dah, Assalamualaikum. Cukup lah, jalan. Benda tu kita kurang buat. Ya. Wanita boleh beri salam kat lelaki, lelaki boleh salam kat wanita, dengan syarat tak ada fitnah kat situ. Assalamualaikum. Janganlah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum juga lah. Tak jawab dosa. Itu fitnah. Itu fitnah lah. Itu fitnah. Ataupun rasa-rasa macam fitnah, tak usah bagi salam lah. Kalau macam ramai lelaki tak ada tinggi lah tepi, Assalamualaikum, pasal ada jalan tepi. Nanti gigi itu juga lelaki kan. Kecuali kalau nak naik kelas. Naik kelas nampak ada perempuan berkumpul, Assalamualaikum, kita bagi ruang. Ni cukup lah. Bagi salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas habis cerita. Tak nak terpandang-pandang, tersenyum. Wa ikhlasul amal fihi, dan ikhlas padanya. La musani'atan wala mulqan. Kata, dan ikhlas dalam beri salam tadi, dan beri makan. La musana'ah, bukan buat-buat. Satu lagi pelajaran. Kita buat baik, orang Islam buat baik pada orang lain, bukan musana'atan, bukan buat-buat. Orang kafir dia ajar kita buat-buat, dan setengah-setengah tu.
Kan kalau kita baca buku How to Win Friends apa semua tu, dia kadang-kadang banyak benda tu dibuat-buat untuk kita nak menangkan hati supaya untuk ganjaran apa? Ganjaran dunia. Waktu tu penuh dengan etiket macam-macam untuk memenangi manusia tu hati mereka dalam untuk ganjaran dunia. Islam tidak. Setengah kurma pun kita bagi lillahi ta'ala. Jadi kita senyum pada saudara kita pun lillahi ta'ala. Tapi jangan salah guna lah tadi senyum pada lillahi ta'ala. Itu yang banyak dekat universiti saya dulu. Apa ukhuwah fillah. Tai ukhuwah fillah hamda kata. Ukhuwah fillah, ukhuwah tu maknanya saudara se-Islam. Pergi program sama-sama lelaki perempuan. Kita ni ukhuwah fillah, bagi SMS apa semua yang kalau baca orang tu macam nak ngorat sebenarnya. Bila kata bersama-sama kita mengeratkan ukhuwah fillah. Ini gunakan fillah tu nak mengorat. Wa ikhlasul amal fihi lillahi ta'ala. Ikhlaskan amal lillahi ta'ala. Wa fihi ma'adha isti'mal khuluq at-tawadhu', iaitu dalam bab seterusnya, iaitu bertawaduk dalam kat mana memberi salam. Nak bagi salam kat orang dulu ni sebenarnya memerlukan tawaduk sebenarnya. Nak pula kalau kita ni orang yang lebih hebat dan lebih tinggi, guru ke, nak bagi, lepas tu kata kenapa nak murid tak bagi salam kat aku? Itu juga kita perlukan tawaduk. Nabi SAW dia kan kata yang menjawab salam, beri salam, yang kecil, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Yang muda bagi salam kepada yang tua. Betul Nabi susun macam tu. Tetapi hadis tu disambung dari hujung tu. Tapi Nabi SAW kalau jumpa budak, dia yang bagi salam dahulu. Itu akhlak Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau jumpa budak, dia akan bagi salam, Assalamualaikum. Dia akan interview, cakap apa khabar. Dia tanya dah berapa surah dah hafal Quran. Dia tanya, baca sikit. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir sekali, ifsya'u syi'ari hadhil ummah. Ini paling besar sekali, iaitu menyebarkan syiar umat ini. Ifsya'u syi'ari hadhil ummati, iaitu menyebarkan syiar. Mereka kalau semua melakukan syiar ni, bermakan-makan, bersayang-sayang, semua orang kafir akan takut itu. Akan menjadi juga, bukan sekadar takut, juga jadi dakwah kepada mereka. Lihat, ada sebahagiannya yang masuk Islam kerana melihat orang Islam ni bila salam mak dia salam dengan penuh kasih sayang kan, dia salam, dia cium tangan apa semua tu. Nampak itu saja dah jadi satu syiar Islam. Syiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Kata Quran, wa man yu'azzim, siapa yang mengagungkan syiar Islam, fa innahu min taqwal qulub, itu termasuk takwa, hati yang bertakwa. Jadi mengagungkan syiar Islam ialah benda yang sangat bagus. Tapi jangan salah faham pula syiar Islam ni. Seorang kata angkat spanduk Maulid Rasul tu syiar Islam. Itu bukan syiar Islam. Itu syiar bid'ah. Syiar Islam ialah yang ditunjukkan sunnahnya oleh Nabi SAW. Memberi salam, memberi makan, apa semua, azan, solat berjamaah, berjalan beramai-ramai pergi solat berjamaah. Itu syiar Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak? Ada masalah ni dengan hadis ni? Masalah ni ada sebahagian ulama' dia kata bila ada sebahagian kecil kata tak. Sebahagian kecil kata tak. Tapi kita kata sebahagian kecil, sebahagian ulama' kata tu, Ibn Rajab tak silap saya, dia kata tak. Dia tak termasuk dalam bid'ah. Tapi ala kulli hal, kita kata kalaulah benda tersebut boleh menyebabkan apa? Fitnah kan, maka kalau meninggalkan tu lebih baik lah. Dan kita dah ada alternatif lain kan. Untuk subuh kita dah ada azan 2 kali. Kenapa tak buat yang azan 2 kali tu? Betul tak? Apatah lagi subuh kan. Subuh kan kalau kita pasang kaset setengah jam awal, tu yang orang hantar komplain apa semua pasal kuat. Bagi saya cukuplah dengan azan yang Nabi ajar tu, azan 2 kali. Ada waktu lain saya nak pasang, wallahu alam lah. Wallahu alam. Ada sebagian ulama' menaskan bahawa benda itu bid'ah sebab tak pernah Nabi zaman Nabi SAW buat. Jadi kalau saya, bila ada sebagian ulama' kata bid'ah, ada yang kata tak bid'ah, jadi itu syubhah tak? Syubhah kan? Syubhah ni benda-benda yang tak jelas. Bila tak jelas, kita kata man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa irdih. Siapa yang tinggalkan syubhat, maka dia telah menjaga agama dan maruahnya. Jadi kalau boleh tak pakailah.
Takut jadi syubhat. Takut jadi dia masuk dalam bab syubhat. Sebab sebenarnya kata okey, sebagian besar ulama sunnah kata tak boleh, sebagian kecil kata ada yang kata boleh. Allahu a'lam. Orang kata ustaz, tapi ustaz dia nak bagi tahu orang supaya bersiap sedia untuk solat. Nak panggil orang solat untuk pakai apa? Azan lah. Problem korang ni bila azan, korang nak iqamat cepat-cepat. Itu masalahnya. Dekat Malaysia ni, dia boleh 5 minit je. Lepas azan sempat solat 2 rakaat, ngam-ngam je. Ngam-ngam 2 rakaat, lepas tu dia start solat. Mana boleh macam ni? Tak pula kalau subuh. Subuh mana sempat? Apa tujuan azan subuh tu? Untuk apa? Untuk kejut orang. Ada hayya ala solat, dia panggil dah hayya ala solat. Panggil solat, orang, tapi kita tak solat dulu. Maksudnya bagi 15 minit 10 ke 15 minit, bagi ruang untuk kita menunggu tu. Betul Nabi SAW kita baca hadis, lepas azan subuh Nabi boleh baring lagi, betul tak? Dia boleh baring lagi pada sebelah kanannya, pada lambungnya yang kanan. Macam mana? Lepas tu kita ni sunnah tak buat, yang lain tergigih. Kau tak baca zikir lepas mayam, bukan mayam marah dia pandang. Dia boleh bangun sampai pintu dia pandang. Tiba-tiba ramai pula tempat sunnah. Ada tempat cik tu, tak sebut lah. Dia bangun tempat Bilal, lagi besar mata dia buka. Bilal kan duduk belakang imam, dia bangun, tinggalkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Soalan lagi? Tak ada. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.